Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Suhaila binti Yaakob alias Azri. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tugasan keempat, iaitu mengenai penjelasan Doktul Quran di dalam surah As-Sajadah dan surah Yasin. Dan saya akan memberi fokuskan kepada beberapa ayat sahaja di dalam surah Sajadah dan surah Yasin. Okey, kita tengok dahulu apakah itu maksud Doktul Quran. Okay, dot ni bermaksud tanda khusus yang diberikan kepada huruf yang menunjukkan kepada baris-baris tertentu seperti fathah, dhammah, kasrah, sukun, tanwin, syaddah dan selainnya. Dan ia juga merangkumi titik-titik yang diletakkan bagi membezakan di antara huruf-huruf hijaiyah. Okay, jadi kita tengok ayat yang pertama, iaitu surah As-Sajadah ayat 10. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Untuk ayat 10, dot yang pertama iaitu adalah tanda mad panjang. Yang mana tanda mad ini dia ada pada atas huruf waw yang ada macam tanda wave macam tu, ombak kecil. Jadi tanda ni terletak di atas huruf-huruf yang tertentu yang mana dia menunjukkan bacaannya harus lebih daripada kadar 2 harakat. Okey, untuk bacaan tanda mad panjang ni dia bergantung, kadar harakat dia bergantung kepada hukum mad tersebut. Okey, kalau contoh kat sini untuk ayat ini iaitu tanda mad bertemu dengan hamzah alif dalam dua kalimah. Jadi kat sini adalah mad jaiz munfasil. Jadi kadar bacaan panjangnya adalah 4 ataupun 5 harakat. Okey, contoh bacaan wa qalu a idza, wa qalu, lu tu kena panjang. Dot yang kedua iaitu jim kecil yang berada di atas huruf dal, yang mana kita gelar jim kecil tu sebagai wakaf jaiz yang menunjukkan harus untuk kita wakaf. Harus wakaf ni dia bermaksud lebih elok untuk kita berhenti, walaupun dibolehkan untuk kita sambungkan bacaan kita, wasalkan bacaan kita, tapi kalau kita tak sempat nafas, kita perlu berhenti dekat situ, harus berhenti. Okey, jadi untuk yang seterusnya adalah huruf mim kecil yang mana berada di bawah huruf dal. Okey, mim kecil ni adalah kita panggil sebagai gantian kepada tanwin. Jadi apabila mim kecil bertemu dengan huruf ba di sebelahnya, maka bacaan yang kita perlu baca ialah bacaan iqlab. Yang mana cara bacaannya adalah dengung sebanyak 2 harakat. Okey, contoh bacaannya jadi dimbal. Okay, bila kita sambung, wasalkan bacaan, dia akan jadi mim kecil bertemu dengan ba, yang mana mim tu menggantikan tanwin. Cara bacaannya adalah dengung sebanyak 2 harakat. Jadi dimbal. Itu cara bacaannya. Okey, untuk dot yang seterusnya adalah bulatan berhias bernombor di tengahnya, yang mana nombor tu menunjukkan kepada penghujung ayat dan nombornya mengikut bilangan ayat di dalam surah. Okey, contoh kalau kat sini kita surah As-Sajadah ayat 10. Jadi bila di hujung ayat tu akan ada bulatan yang berhias dan ada nombor 10 di tengah-tengahnya. Jadi dia akan untuk bulatan berhias ni dia akan ayat dahulu, akan ditulis ayat dahulu dan bulatannya akan ada di hujung ayat tu yang menunjukkan bilangan ayat tersebut. Okay, yang seterusnya ialah surah As-Sajadah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Untuk ayat ni kita dapat tengok ada tanda bintang ataupun tanda ni kita kenali sebagai tanda al-hizb. Okay, jadi tanda ni dia menunjukkan permulaan ataupun kesudahan setiap juzuk hibs dengan rubuk. Yang mana dalam satu Al-Quran kita ada 30 juzuk dan satu juzuk dia akan bahagikan kepada 2 hizb dan satu hibs tu dia akan pecahkan lagi kepada 4 rubuk. Yang mana 4 rubuk tu dia mewakili 1/4, 1/2, 3/4 dan seterusnya adalah 1 hibs. Yang mana bila kita ada tanda bintang ni ataupun tanda al-hizb, dia lebih memudahkan kita untuk kita bahagikan bila kita nak bertadarus Al-Quran, nak baca Quran. Jadi senang kita untuk merancang masa ataupun waktu untuk kita habiskan untuk kita khatam Al-Quran. Dan tanda al-hibs ni juga dia memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran dan lebih senang untuk kita membahagikan kadar hafalan yang perlu kita hafal. Okey, itu adalah untuk tanda bintang. Jadi kita pergi yang kedua. Untuk ayat ni ada tanda hamzah wasal, yang mana hamzah wasal ni tanda dia adalah alif yang dekat atas dia, bentuk dia macam alif, dekat atas dia ada kepala sad.
Jadi untuk hamzah wasal ni, huruf yang tersembunyi tidak disebut ketika menyambung bacaan. Hamzah wasal ni kita tak sebut dia apabila kita nak sambung bacaan kita, dan dia ni tak ada dalam bacaan kita dan hanya wujud dalam tulisan sahaja apabila kita wasalkan kita punya bacaan. Tapi apabila kita nak memulakan bacaan kita dengan hamzah wasal, maka kita perlu menghidupkan hamzah wasal tu dengan meletakkan baris pada hamzah tersebut. Okey, untuk hamzah wasal yang mana hamzah wasal tu dekat sebelah dia ada huruf lam, maka kita akan letakkan hamzah wasal tu dengan baris atas. Tapi bila selepas huruf hamzah wasal tu bukan huruf lam, maka kita perlu tengok huruf yang ketiga. Jadi kalau huruf yang ketiga tu adalah baris atas ataupun baris bawah, maka hamzah wasal tu perlu kita letakkan dengan baris bawah. Tak boleh dah baris atas, baris bawah. Okey? Okay, jadi untuk yang seterusnya, kita tengok kalau huruf yang ketiga itu adalah baris depan, maka hamzah wasal juga perlu berbaris depan. Okay, untuk ayat ni kita hanya baca dia macam biasa sahaja sebab kita nak wasalkan dia, bukan nak mulakan bacaan dengan hamzah wasal. Jadi bacaannya seperti biasa sahaja, iaitu malakul mauti. Jadi kita tak baca hamzah wasal tu. Okey. Okay, jadi kita nak tengok kepada tanda sukun. Okay, tanda sukun pada ayat ni dia terletak pada atas huruf mim yang bertanda seperti ni. Jadi bila kita jumpa tanda sukun, bacaannya haruslah dibaca dengan izhar, iaitu jelas. Okay, contoh bacaannya ialah wukila bikum summa, wukila bikum summa kum, jelas. Okey, itu adalah untuk tanda sukun. Okey, seterusnya adalah tanda tasydid ataupun kita panggil sebagai tanda syaddah di atas huruf ka. Okey, jadi huruf tersebut perlulah dibaca dengan berat ataupun sedikit tekanan pada huruf tersebut. Jadi bila kita jumpa tanda syaddah di atas huruf, kita kena tekankannya, beratkan bacaan. Okey, contohnya adalah wukila, beratkan sebutan atas ka. Wukila bikum, wukila bikum. Jadi beratkan ka yang bertanda syaddah. Okey, untuk seterusnya tanda tasydid di atas huruf mim. Okey, untuk tasydid di atas huruf mim, bacaan dia agak berbeza dengan tasydid di atas huruf-huruf yang lain. Yang mana untuk mim dengan nun, dia adalah wajib dibaca dengung dengan kadar 2 harakat, sama ada ketika berhenti ataupun bersambung. Okey, contohnya adalah wukila bikum summa, summa, dengung 2 harakat. Okay, kita tengok pula kepada surah As-Sajdah ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Top yang pertama di dalam ayat ni iaitu huruf alif kecil yang berada di atas ya. Huruf tu menunjukkan huruf asal yang dibuang dan mesti dibaca. Kalau ikutkan penulisan yang asal, alif kecil tu sebenarnya adalah alif yang besar. Dalam penulisan resam Osmani, ianya dibuang, alif besar tu dibuang dan digantikan dengan alif kecil. Dan kita perlu baca alif tersebut dengan memanjangkannya sebanyak 2 harakat, sama macam alif yang lain mat asli. Jadi kat sini walaupun dia dah ditukar, dibuang dan digantikan, tapi kita mesti baca dia dengan cara bacaan yang sama, iaitu kalau kat sini perlu baca dengan kadar 2 harakat. Contohnya biayatina, biayatina, ya panjangkan 2 harakat. Okey, untuk dot yang seterusnya iaitu garis panjang yang berada di atas kalimah kharru sujjada. Jadi kat situ ada dekat kalimah tu ada satu garis panjang. Okey, jadi bila kita jumpa garis panjang tu, dia adalah memberi satu peringatan yang mana peringatan untuk kita sunat sujud kepada Allah. Jadi bila kita jumpa garisan tu, maksudnya kita perlu bersedia sebab pada kalimah yang seterusnya dia akan ada satu tanda yang memerlukan kita untuk satu tanda yang menunjukkan kita perlu sujud tilawah. Okay, jadi kat sini hanya sekadar garisan tu hanya sekadar supaya kita get ready untuk kita sujud kepada Allah. Itu adalah fungsi garisan tu. Okay, dan garisan tu juga, garisan panjang tu, dia boleh berada di atas ataupun di bawah. Ada setengah Al-Quran yang letak di atas, ada setengah Quran yang letak di bawah. Okay, jadi dia adalah garisan yang sama yang memberi peringatan untuk kita sujud kepada Allah SWT. Okay, seterusnya adalah tanda bulat yang ada dekat atas
alif, batang alif yang ada kat tepi huruf waw yang berada di tengah-tengah antara waw dengan sa. Okey. Jadi tanda bulat tu adalah huruf tambahan yang mana kita tidak membacanya sebagai huruf mad sama ada ketika wasal ataupun sewaktu kita wakaf. Jadi dia punya tanda bulat yang ada di atas alif tu hanya wujud pada tulisan sahaja, tapi tidak sesekali wujud pada bacaan sama ada kita wasal ataupun kita wakafkan bacaan kita. Alif tu tak berfungsi sama sekali apabila dalam bacaan. Contoh bacaan salah adalah kharru sujada. Kita tambah baris atas ataupun baris depan, baris bawah. Okey, tu adalah cara bacaan salah. Cara bacaan yang betul adalah kharru sujadan wasabbihu. Abaikan alif yang bertanda bulat dekat atas. Okey, untuk tanda yang seterusnya adalah tanda tanwin yang tidak selari, iaitu berada di atas huruf dal. Ada tanda tanwin tidak selari. Okay, jadi tanda tu adalah jika ia diikuti dengan huruf yang tidak bertanda syaddah, maka ia menunjukkan idgham nakis. Jadi bila tanwin yang tidak selari tu bertemu dengan huruf yang tak ada tanda syaddah, jadi dia adalah idgham nakis. Yang mana idgham nakis ni kita perlulah memasukkan huruf tersebut dengan secara tidak sempurna. Okay, kalau contoh dekat sini dia adalah tanwin bertemu waw yang tak ada tanda syaddah, jadi dia adalah idgham nakis. Jadi cara bacaan dia adalah kharru sujadan wasabbihu secara tidak sempurna. Okey. Okay, seterusnya adalah tanda kubah masjid. Dekat hujung ayat ni kita nampak ada satu tanda kubah masjid, yang mana kubah masjid ni adalah tempat berhenti untuk kita sujud tilawah. Macam mana kita nak sujud tilawah? Sujud ni adalah sujud yang sama macam kita sujud dalam solat. Okay, contoh kalau kita mendengarkan ataupun bacakan surah sajadah ni di luar waktu solat, di luar solat, jadi kita perlulah berdiri dahulu and then barulah kita solat, barulah kita sujud. Jadi banyak ulama yang mensyariatkan untuk kita berwuduk dahulu seperti kita melakukan solat, dan kita menghadap kiblat seperti mana syarat-syarat sah dalam solat, barulah kita sujud. Jadi bila kita sujud tu kita baca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sarrahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi tu ada ayat yang tu adalah ayat yang kita baca sewaktu kita sujud tilawah. Jadi hukum untuk kita sujud tilawah ni adalah sunat, yang mana bila kita lakukan kita dapat pahala. Jadi tak berdosa bagi orang yang membaca ataupun mendengarkan ayat sajadah, dia tak melakukan sujud tilawah sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja. Okey, untuk yang seterusnya ialah surah Yasin ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi dot yang kita nak tekankan adalah mengenai huruf sin kecil, yang mana sin kecil yang berada di atas huruf nun tu dia menunjukkan bacaan saktah. Okay, bacaan saktah ni bermaksud diam. Jadi kat sini saktah kita berhenti seketika dalam kadar 2 harakat tanpa kita putuskan kita punya bacaan, kemudian kita sambungkan balik kita punya bacaan dengan nafas yang sama. Berhenti seketika, masih lagi dalam nafas yang sama, dalam kadar 2 harakat, dan seterusnya kita sambungkan bacaan kita dengan nafas yang sama. Jadi saktah ni dia hanya berlaku apabila kita menyambungkan bacaan, wasalkan bacaan sahaja. Tapi apabila kita wakaf, maka bacaan kita tak baca dengan bacaan saktah. Okey, wasal, kita baca wasal, barulah kita baca dengan bacaan saktah. Okey, contoh untuk kita wasal, bacaan wasal adalah qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma. Jadi kita still lagi dalam nafas yang sama, baca dengan bacaan saktah. Jadi kalau kita wakaf, kita baca biasa je. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Dot yang terakhir iaitu tanda qalaya, yang bermaksud tandanya adalah wakaf lebih utama, yang mana lebih baik untuk kita berhenti wakafkan kita punya bacaan daripada kita menyambungkan bacaan. Jadi aula wakaf daripada wasal. Untuk wakaf ni nama dia adalah wakaf kafi, mana kita lebih baik untuk kita berhenti daripada kita sambungkan bacaan. Okay, jadi itu sahaja dot-dot yang dapat saya
bincangkan, dapat saya jelaskan, dapat saya perincikan dalam surah Yasin dan surah Sajadah. Jadi semoga perkongsian ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.